Ya Allah. Wahabi ni satu golongan yang ekstrim. Nah, jadi kita pun baca kitab-kitab dia, kita berjumpa dengan orang-orang dia, jadi masalah sakit kepala. Sebab bila kita hak kita, dia tak boleh kata tak boleh ikut, hak dia kena ikut. Jadi masalahnya tak asup sangat. Dak orang lain sebenarnya tak betul. Ni masalah. Tapi Wahabi bukan satu mazhab. Tak ada. Tidak diiktiraf dalam fiqh Islam satu mazhab fiqh namanya Wahabi, tak ada. Wahabi ni satu istilah kontemporari yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup tahun 1000 lebih Hijrah. Punyalah jauh. Dan sebahagian ulama kata, scholars kata gelaran Wahabi ni diberikan oleh orang istisyraq ataupun mustasyriqun ataupun orientalis yang sengaja untuk memecah belahkan Islam. Macam-macam pandangan. Dan kemudian diambil oleh para ulama mengulasnya. Lalu sebenarnya gelaran Wahabi tersebut sebenarnya satu gelaran yang tidak boleh didefinisikan. Cuma orang selalu meletakkan sendirilah, maknanya Wahabi ni ciri dia. Sebenarnya tak betul, sebab tak tahu mana satu ciri. Lepas tu dia kata inilah Wahabi, ni buku ni penulis dia Wahabi. Macam mana kamu tahu dia Wahabi? Tak tahu. Sebab kalau ulama Syafi'i dia tulis satu buku kitab, dia kat belakang tu dia nisbahkan diri dia mazhab Syafi'i. Asy-Syafi'i ujung tu. So orang tahu dia ni mazhab Syafi'i. Tapi ada sebahagian ulama yang menulis buku yang mengatakan Allah itu ada jisim. Allah tu ada jisim. Tangan Allah, tangan betul. Macam mana tak tahu. Tapi ada tangan suruh. Kan? Lalu orang kata, tu Wahabi duk kata Allah ada badan, ada jisim. Kan? Tapi yang penulis buku tu betul ke Wahabi? Tak tahu. Tak tahu. Sebab dia tak ada kat belakang tu Muhammad Al-Wahabi, tak ada. So itu jadi problem. Sebab itulah tak ada definisi khas Wahabi itu siapa dari sudut dunia kesarjanaan. Sebab itu masalah dia definisi itu. Sebab itu kita tak suka nak guna istilah tu. Istilah tu menjadi satu label yang buruk. So kita nak bagi faham realitinya tak adil untuk digelarkan dengan gelaran itu. Sudah pula gelaran Wahabi itu dikonotasikan sebagai sangat negatif. Betul tak? Kat Malaysia sangat negatif lah. Terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya konotasi dia sangat negatif. Terkeluar maknanya macam kafir terus. Hadirin mukminin, kerja kita menerangkan sunnah Nabi SAW. Entah nak terima, entah tak mau terima, masalah entah. Saya bukan, siapa nak follow. Tapi anda semua mempunyai pemikiran dan pahaman. Gunakanlah apa yang faham. Nas ada, fikirkan. Kebenaran ada berapa? Satu je kebenaran. Cuma cara kita nak berkomunikasi dengan perselisihan ni, apa ada sikap kita. Adakah kita nak menyalahkan pendapat yang satu lagi? Membenarkan pendapat kita semata-mata? Membid'ahkan orang yang berbeza pendapat dengan kita? Kena tengok isu. Kalau isu perselisihan dari sudut nas, dalil, masing-masing ada dalil, cara faham, metodologi, kedua-duanya menggunakan metodologi prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah dalam menilai. Hadis ke? Menggunakan metodologi Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami, mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum daripada ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut. Menggunakan ilmu usul fiqh, qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah bukan qawaid fiqhiyah, lain. Usul fiqh lain, qawaid usuliyah lain, qawaid fiqhiyah lain. Mereka memanfaatkan ilmu-ilmu ini untuk mengeluarkan, mengistinbatkan hukum. Kaedah dah betul, tapi di sana ada perbezaan dan kekhilafan. Yang lagu tu kita hormat menghormati. Jangan jadikan ia sebagai satu titik untuk kita memperbesarkan kekhilafan. Ajaran Wahabi ni maknanya nak larang kita daripada mengikut pandangan ulama-ulama yang muktabar. Nak suruh pakai Quran hadis, mana boleh. Kita tak faham Quran hadis. Ulama-ulama yang berijtihad, bila mereka berijtihad, jadilah mazhab. Jadi kita ikut pandangan mazhab, bukan kita ikut manusia. Mereka lebih arif dengan Al-Quran dan hadis. Hadirin mukminin, bukan kita nak besarkan benda-benda ini, tetapi saya nak sebut pada tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar siapa-siapa saja mengajar, di samping dia kata ada ulama kata gini, tuan-tuan, ustaz boleh tak sebut hadis dalam masalah tu? Orang kata, awak siapa nak tanya hadis? Awak orang awam tak boleh faham.
di dalam negara kita pernah banyak benda lah. Tuan-tuan pernah tak ikuti mana-mana perbicaraan yang disiarkan di dalam akhbar? Kisah apa? Seketika mungkin orang ikut kan, lawyer ni kata apa, lawyer ni kata apa, pendakwa ni kata apa. Lepas pada tu satu orang kata, tak adil hakim ni ya. Kalau dia kata macam tu, tak adil hakim, pada baca hakim tu menjumpa dia, hakim kata, hang siapa nak kata? Hang tahu undang. Aku hakim, aku tahu undang. Hang orang awam jangan campur masalah undang. Awak orang awam jangan campur masalah undang. Awak tak boleh faham undang. Kita kan katakan, ya memang saya tidak begitu pakar dalam undang, tapi secara perkara yang basic begini saya dapat faham. Bukan semua benda dalam agama itu tak dapat dipahami oleh orang awam. Kalau itu tuan-tuan tak boleh baca laporan perbicaraan, tak ada faedah disiarkan. Kenapa tuan-tuan teliti, tuan-tuan tu pandai dia ni jawab. Tuan-tuan kata, awak bidang undang, awak dapat hukum dia pandai. Saya kata benda yang basic orang dapat tahu. Tuan-tuan pergi baiki kereta, lepas baiki pomen kereta kita 700. Mahal benar tak benar lah macam ni. Awak pomen kan? Saya pomen, saya yang tahu. Awak orang awam mbak ni, awak jangan tahu. Tuan-tuan, kalau itu menjadi ukuran, semua orang tak, tuan-tuan mari dengar pun tak guna juga. Bukanlah semua benda khilafiah itu tak boleh dibicarakan, dan bukanlah semestinya semua benda, kalau ada pendapat ulama tak boleh dah datang pendapat kalau ada pendapat ulama boleh diamalkan terus tanpa perlu membuat sebarang penelitian. Yang teliti itu pun bukan kita sandarkan kepada ulama yang lain. Habis kau buat keputusan, no, ulama lain yang membantah pandangan tersebut. Banyak lagi. Mari malam kemerdekaan kata satu orang dia jerit sedikit daripada arak. Kita kata jangan, haram arak. Dia kata aku tak mabuk. Tak mabuk pun sikit walaupun bantang, tapi kalau majak dia mabuk, kalau dia tu arak tetap haram. Hang tahu tak, dalam mazhab Hanafi, dalam Ashabul Kufah ada kata arak yang sedikit tak mabuk tak apa. Kalau main khilaf tuan-tuan, semua benda boleh buat. Sedangkan ulama-ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah menolak pandangan-pandangan ini kerana ia menyanggahi dalil-dalil. Sebab itu maka kita kata tak benarlah dakwaan setengah orang kata, tuan-tuan benda ni khilaf, ada kitab sebut, hak depa sebut tu kitab maka kata tak boleh, hak kita kitab kata boleh. Kita kata sama ada kitab kata ataupun tak, di hadapan kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada era 60-an, 50-an, orang Melayu dilarang mempelajari tafsir. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan tanya orang dulu-dulu, sesiapa yang mengajar tafsir di masjid dan di surau, mereka dituduh sebagai aliran kaum muda ketika itu. Kerana ada alasan orang awam tak boleh faham Quran. Dan itu berlaku, realitinya pun. Kemudian hadis Nabi kalau dibaca macam kita baca, salah. Orang awam tak boleh faham hadis. Kita hanya baca apa yang ulama dah simpulkan cukup. Sedangkan ulama juga yang menulis tafsir, ulama juga yang mensyarahkan hadis. Buat Wahabi bodoh ni dia tak faham. Nampak dia kata ni apa ikut ulama, ikut Nabi lah. Kita hak bodoh sungguh apa ikut ulama, baik ikut Nabi lah. Dah ulama-ulama mazhab apa dia ikut syaitan. Imam Hanbali ikut siapa dia? Pelesik. Imam Hanafi ikut apa dia? Atu kat lima. Imam-imam ni lebih pada ikut Rasulullah daripada mu lagi. Dia lebih kenal lagi Rasulullah. Dia lebih alim dengan Quran. Faham lagi? Nah, jadi faham gitu, kita balik ikut imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Golongan-golongan yang tak faham seperti ini, minta tolong jauhkan. Kita kabar ni pasti kita kenal dah. Siapa ketulang hitam kita kenal. Tiba-tiba muncul, bukan salah, muncul tokoh-tokoh. Muncul Abu Hanifah tahun 80 Hijrah, meninggal tahun 150 Hijrah. Muncul Imam Syafi'i
tahun 150 Hijrah, meninggal tahun 204 Hijrah. Muncul Imam Malik, muncul Imam Ahmad. Mereka ini semua juga menyatakan sama. Dengar alasan kami, jangan hanya mendengar apa yang kami kata. Al-Muzani ni orang kanan mazhab Syafi'i. Dia tulis semua pendapat-pendapat Syafi'i, interpretation yang dikeluarkan oleh Syafi'i terhadap teks-teks Islam. Dia kata, aku menakalkan ucapan Syafi'i, ilmu Syafi'i, supaya orang mendapat manfaat. Dengan aku ingin berpesan dengan pesanan Syafi'i, janganlah kamu ikut kepadaku dengan kamu tidak tahu, tapi lihatlah alasan kau. Tiba-tiba datang orang kemudian daripada mereka kata, siapa yang mazhab Syafi'i kalau keluar jadi sesat. Siapa yang dah mazhab Syafi'i tak boleh ambil pendapatlah mazhab Maliki. Perkara yang tak disebut oleh sahabat sendiri. Bagaimana orang yang datang kemudian, kita hormat semua imam ni, kena imam-imam jago. Pegawai-pegawai Jabatan Agama, cuba dengar elok. Kita hormat imam-imam ni, kita tak petikan. Cuma kita kata di dalam dunia intelektual tidak pernah membenarkan manusia dikongkong oleh satu pahaman saja. Manusia mesti terdedah kepada banyak penafsiran dan kita boleh membuat penilaian. Ada orang kata, habis tu awak lebih pandai daripada Imam Syafi'i ke kerana awak nak ambil pendapat selain dari Syafi'i? Kita pun boleh tanya dia, awak ni ambil pendapat Syafi'i, awak lebih pandai daripada Imam Malik ke? Kalau main tanya dengan tu sampai pagi esok tak habis. Saat berlaku perselisihan, bertanyalah kita kepada manusia, mana satu sunnah Nabi, mana satu Nabi SAW buat. Yang tu saja kita nak didik dalam hati manusia. Ini masalahnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila berlaku perselisihan, Imam Syafi'i kata apa? Imam Abu Hanifah kata apa? Imam Malik kata apa? Imam Ahmad kata apa? Terbalik. Bukan kita kata tak perlu kita mengetahui agama melalui mereka ni. Kita kena mengetahui agama melalui mereka. Siapa orang ni kata dia lebih alim daripada Imam Syafi'i? Jentik dah ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita memahami agama melalui mereka para ulama-ulama ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita nak sebut siapa dulu? Sebut mereka dulu kan Nabi dulu. Ini basic yang perlu kita faham. Kita belum mampu untuk melakukan analisa. Kita hanya copy paste. Tu dia tengok dia jawab dalam blog, dalam Facebook, copy paste. Tanya ni masih boleh? Tak tahu. Jadi ni problem. Tak boleh. Jadi asas basic fundamental yang kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu ikutan asal kita adalah Nabi. Cuma kita memerlukan kaedah untuk memahami. Kita nak elak daripada memahami hadis Nabi melalui cara Syiah, nak elak memahami hadis Nabi melalui cara Khawarij, nak elak memahami wahyu melalui cara Qadariyah, Jahmiyah dan lain-lain lagi. Jadi kita nak kena ambil cara memahami agama ini melalui generasi-generasi yang Nabi muliakan. Maka kita akan cari rujuk pada kitab-kitab para ulama, di mana mereka ini selamat akidah mereka, selamat pegangan mereka, di mana mereka menjadikan dasar kefahaman sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in sebagai penjelasan yang utama yang mereka dahulukan daripada segala-galanya. بك يا زمان اللهو أشكو غربتي إن كانت الشكوى تداوي مهجتي قلبي تساوره الهموم توجعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي يا قلب إني قد أتيتك ناصحا فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي إن الغريب سقته أيام الأسى كأس المرارة في سنين الغربة